Dan dikatakan wajib yang bukan belok untuk fakir miskin. Wa in wajadahuma fastahihu Ai. ta'ayyun al-adl. Dan sekiranya dia Okey, jap. Dua-dua tak ada. Falahu tahsilu ma syaa. Wa qila yajibul aghbatu lil fuqara. Wajib dia ambil pendapat yang dhaif, wajib dia ambil yang lebih menguntungkan fuqara. Jadi lebih menguntung ni kadang lebih dasarnya adalah harga dia lah. Ya qila yajibul aghbad lil fuqara dhaif. Okey, seterusnya. wa in wajadahuma fastahihu ta'ayyun al-adl. Oh, ni yang kedua-duanya. Wa in wajadahuma, sekiranya Sekiranya dia mendapati salah satunya, kedua-duanya, kedua-duanya, sekiranya kedua-duanya ada di dalam biliknya, fasahihu, dia sampai yang sangat bertanya yang paling menguntungkan. tertentulah oleh yang lebih menguntungkan, maksudnya daripada kedua-duanya bagi orang-orang fakir. Oh, ni yang muktamad dia. Maksudnya bukan pilih lah, bukan pilih. Kalau ada dua-dua, bukan diberi pilihan. Bahkan ta'ayyana al-aghbatu, duduk. Aghbatu maksudnya ta'ayyana ikhrajul aghbat. Semestinya ataupun tertentulah oleh mengeluarkan akan aghbat. Wala Wala yujzi'u ghayruhu in dallasa aw qassara as-sa'i. Dan tidak memadai oleh selainnya sekiranya dia menyebutkan akan kesudahan sebelum dia mengurangkan daripada sa'i. apa dia? Qassara sa'i, sa'i fa'il. Sa'i fa'il. Sebelum mengurangkan Mencuai oleh. sa'i. Jadi dalam bab ini, ibarat yang kita sedang baca dan seterusnya perlu diberi perhatian. Biasanya ini antara maqam yang kita tanya dalam periksa lah. Mula daripada ibarat wala yujzi'u ghairu. Sebelum itu ta'ayyana laghwatu. Bila dia memiliki kedua-duanya, maksudnya arba'u hiqaq dan khams banat labun. Dalam surah yang 200 tadi. Lalu dia mengeluarkan selain aghbab. Dia mengeluarkan apa? Selain aghbab. Sepatutnya aghbabnya adalah khams banat labun. Dia pergi keluarkan arba'u hiqaq ataupun sebaliknya. Faham? Tidaklah memadai. Maksud tak memadai apa? Tidaklah menggugurkan tanggungjawab zakat. Faham? Bila dia kata wala yujzi'u tu maksudnya tidaklah menggugurkan taklif zakat. Apa maksudnya? Dia dikira belum lagi bayar zakat walaupun dia dah bayar. Sebab apa? Bila kita wajib membayar satu benda, kita pergi bayar benda lain, kita dikira tak bayar zakat. Faham? Itu sebab dia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la yujzi'u ghairuhu. Tidaklah mencukupkan. Ni istilah kan, perkataan yujzi' ni. Tidaklah menggugurkan zimmah. Tidaklah mencukupkan. Tidaklah berpada oleh selainnya. Selain daripada aghbat, tidak menggugurkan zimmah zakat, dia dikira belum bayar zakat. Tetapi la yujzi'u itu dia punya kaid dia. Dia ada kaid depan tu, indalasah. Mafhum mukhalafah dia, yujzi'u ghairuhu illam yudallis au lam yuqassir as-sa'i. Yujzi'u ghairuhu illam yudallis au lam yuqassir as-sa'i. Sebab in itu adalah kaid bagi la yujzi'u. Bila dia adalah kaid, sekiranya kaid itu tidak ada, maka hukum sebaliknya. Maksudnya, kalaulah dia telah memperdaya, dia telah melakukan muslihat, dia telah melakukan tadlis, sehingga mengelirukan siapa? Mengelirukan sa'i, pemungut tu, pemungut zakat. Sa'i ni pemungut zakat. Sekarang ni kalau sa'i ni sudah tentulah petugas daripada lembaga zakat ke, PPZ ke, sa'i lah tugas dia. Sekiranya malik itu tidak mengelirukan, tidak memperdaya. Memperdaya siapa? Memperdaya pemungut zakat, petugas yang memungut zakat. Macam mana dia boleh lakukan tadlis? Dia bayangkan ataupun dia helahkan kepada sa'i, membayangkan bahawasanya sekarang ini sebenarnya yang lebih aghbat itu adalah yang dia nak keluarkan. Sebenarnya tak. Tapi dengan cakap dia, dengan helah dia, dia kaburkan sehingga sa'i itu termakan dengan apa yang dia cakap. Percaya, sekarang ni inilah yang lebih aghbat. Faham? Sebenarnya tak. Ataupun qassara sa'i, ataupun sa'i ni dia telah cuai. Cuai apa? Dia telah cuai dalam meneliti ataupun dalam memeriksa pada waktu sekarang ini apakah yang lebih aghbat. Faham? Aw qassara sa'i fi ma'rifatil aghbat, fi ta'yinil aghbat. Faham? Ataupun sa'i dia telah cuai dalam menentukan, dalam memastikan pada waktu sekarang ini yang mana lebih aghbat. Dia lebih kurang je. Orang tu cakap begitu-gitu, dia dah percaya kan. Maka pada ketika itu apa? Pada ketika itu yang dikeluarkan itu yang merupakan tidak aghbat dikira belum menggugurkan tanggungjawab zakat. Apa maksud belum menggugurkan tanggungjawab zakat? Apa maksudnya? Maksudnya dia kena keluarkan yang sepatutnya. Kalau sebelum ni dia bagi arba'ah hiqaq tapi itu bukan aghbat, maka saya kena datang balik ambil pula yang aghbat. Tapi yang tak aghbat tu kena pulang balik ya. Dia ambil dua sekali. Faham? Kena pulang balik. Tapi wa illa, sekiranya tidak, nampak? Sekiranya tidaklah. Faham? Sekiranya tidak, ai bi an dallasa al-malik au qasara sa'i. Wa illa maksudnya bi an dallasa al-malik wa au qasara sa'i. Bi allam lah. Wa illa bi allam yudallis al-malik au lam yuqassir as-sa'i. Betul. Sekiranya malik itu dia tidak melakukan tadlis, maknanya dia rasa inilah, tak ada. Dan sa'i itu dia memang dah buat kajian dah buat survey dah. Dan menurut kajian dia, statistik dia,
melihat bahawasanya sebenarnya itulah yang arba'. Tak ada taksir, unsur taksir daripada dia. Fayujzi'u, faham? Fayujzi'u ghairul arba'. Seterusnya, tetapi dia arba' ni, saya sebut sebelum ni, boleh kita katakan asas sesuatu binatang itu lebih arba', lebih menguntungkan kepada orang fakir ni. Boleh kita katakan asas ataupun kebanyakan sebabnya adalah melihat pada harga. Faham? Lihat pada harga. Yang ni harga dia lagi mahal. Kalau bagi kat fuqara, dia jual, dia boleh dapat duit banyak lagi. Faham? Untunglah dia berbanding yang satu lagi. Atau arba' juga boleh didasarkan oleh permintaan. Faham? Pada waktu sekarang ni permintaannya lebih kepada ini, tidak ini, ataupun sebaliknya. Walaupun yang ni lebih mahal, tapi permintaan tak ada. Tak guna tak kita ada benda tu kan? Itu pun boleh dijadikan dasar kepada arba'. Dua. Yang pertama harga, yang kedua permintaan, talab. Selesai. Tak habis lagi. Yang tadi selesai lah, yang ni belum lagi. Wal asah. Sekarang ni, contohnya telah berlaku surah yang kedua, iaitu yujzi ghairul arba'. Kenapa yujzi? Tidak berlaku tadlis ataupun taksir. Walaupun begitu, dia kadang-kadang berlaku macam ni. Berlaku macam mana? Dia telah keluarkan ghairul arba', dalam keadaan dia dikira sah. Faham kan? Bila tu sah? Bila tidak ada tadlis dan tidak ada taksir. Namun walaupun begitu, yang dia keluarkan itu nilai dia lagi rendah daripada arba'. Nanti kat depan contoh. Dalam bab zakat kita dah terangkan sebelum ni, kita tidak boleh ataupun tidak memadai untuk membayar zakat lebih kurang daripada yang sepatutnya atas diri kita. Tak boleh. Faham? Kalau lebih tak apa, dengan syarat sukarela daripada pihak malik. Tapi kalau kurang tak boleh. Jadi dalam surah ni kita luluskan yang dia keluarkan, walaupun bukan arba', luluskan, tetapi nilai dia lebih rendah daripada arba'. Faham? Jadi bila nilai dia lebih rendah, maka ia bertentangan dengan kias yang biasa dalam bab zakat, iaitu tidak boleh mengeluarkan lebih rendah daripada yang sebenarnya. Faham? Jadi apa solusi yang dibentangkan oleh ulama? Solusi dia, yang dia dah bagi biarkan. Faham? Walaupun kurang, kadar yang kurang tu dia kena top up. Faham? Itu je. Kalau tidak memadai, dia kena bagi full yang arba'. Faham? Macam khamsa banal labu yang arba', khamsa banal labu dia kena bagi, ataupun arba' yang tu kena bagi. Tapi yang ini oleh kerana kita dah luluskan, yang dia dah bagi tu kira diluluskan, dilepaskan. Namun oleh kerana dia punya nilai lagi rendah daripada yang sebenarnya, maka dia kena isi. Faham? Dia kena isi dan dia kena top up. Faham? Top up. Top up apa? Semelayu? Apa? Tambah. Tambah nilai. Dia kena tampung. Faham? Dia kena tampung yang kurang tu sehingga sampai ke kadar yang sebenar. Faham? Contohnya, daripada nilai yang dia keluarkan tu kurang 100. Contohlah 100. Dia kena bagi yang 100 tu. 100 tu dia perlu bagi. Wal asau
Qadrut tafawud, wajib oleh kadar perbezaan nilai. Dia dalam kitab ni, oleh kerana dia ringkaskan macam tadilah, dia punya fa'il tu dimahzufkan. Wujubu qadri tafawud, maksud wujubu ikhraj. Wajib oleh kadar perbezaan nilai. Faham? Perbezaan nilai, bukan harga. Nilai lain, harga lain. Perbezaan nilai. Faham tak? Apa beza nilai dengan harga? Nilai nama tempat, harga. Apa beza nilai dengan harga? Harga tu barang yang mana antara harga sendiri. Harga tu kalau nilai Nilai apa? kualiti. Nilai itu kualiti dia. Kondisi. Kondisi barang. Kondisi dia. Kondisi tu maksudnya apa? Kualiti. Keadaan dia. Kondisi tu keadaan. Keadaan ni baik ke tak baik ke? Qimah dengan saman. Carilah. Tak tahu kot. Sekarang ni wajib dia mengeluarkan kadar nilai perbezaan. Mudah je. Contohnya tengok dalam syarah. Fa idza kanat qimatu banatil labuni 450 wa qimatun hiqaqat wa qad ukhidhat 400 fa qadru tafawud 50. Contohnya, sepatutnya yang arba'nya adalah khams banat labun, tapi yang dia keluarkan tu adalah hiqaq. Hiqaq harga dia 400. Khams banat labun tu harga dia 450. Faham? Yang arba'nya khams banat labun. Maka berdasarkan pendapat yang pertama tu, pendapat pertama al-asah tu, pendapat asah mengatakan wajib. Pendapat muqabil kata sunat. Berdasarkan pendapat yang asah, dia kena keluarkan juga apa? Dia kena bayar juga perbezaan. Walaupun kita luluskan tu hanya dari segi dia tak perlu pulangkan balik yang dia dah bagi, dan tukar dengan yang sebenar. Yang tu yang memadai. Namun dia tetap perlu menampung kekurangan tersebut menurut pendapat yang asah. Muqabil kata tak perlu sunat je. Dah kita kata lulus, kita semua sekali lulus. Tak payahlah tampung-tampung. Okey. Jadi qadrut tafawud berapa? 50 lah qadrut tafawud. Baca. Kemudian setelah mereka mentarjihkan bahawasanya qadrut tafawud wajib dikeluarkan, mereka ada beberapa pandangan. Bagaimanakah qadrut tafawud itu dilangsaikan? Pendapat pertama, dan inilah yang rajih. Baca. Pendapat yang pertama yang rajih, harus oleh mengeluarkannya qadar tafawud dalam bentuk dirham. Faham? Hal kerana dia adalah dirham. Dia dalam bentuk dirham. Dirham maksudnya 50 dirham ke dinar ke, ikutlah. Duit lah, boleh keluar dalam bentuk duit. Wakilah. Waqila yata'ayyanu tahsilu syikhsin bihi. Faham? Yang ni apa maksud dia? Nama? Syikhsin bihi. Wa ala hadha yakunu min al-aghdab li'annahu al-asal
wa qila min al-mukhraj, wa qila li alla yataba'a, wa qila takhayyar. Yang ni apa maksud tahsilu syikhsin bihi? Dia dasar khilaf ni adalah kembali kepada yang kita telah nyatakan, zakat haiwan dalam mazhab Syafi'i adalah zakatul ain. Faham? Zakatul ain. Dia bukanlah qimah ataupun bukanlah diberi pilihan, bukan. Dia adalah zakatul ain. Apabila qadar tafawud kita bayar dalam bentuk duit, maka ia bercanggah dengan konsep zakat haiwan yang mana yang sepatutnya dikeluarkan adalah ain, bukan duit. Bila kita kata dia bayar qadar tafawud itu dalam bentuk duit, itu kan bertentangan dengan konsep dia. Faham? Itu dah kira qimah. Faham? Walaupun hanya sebahagian, tapi juga qimah. Faham tak? Sebab itu pendapat muqabil sebenarnya lebih apa? Lebih munasabah dengan konsep. Bukan munasabah, lebih sesuai dengan konsep bahawasanya zakat haiwan tu adalah zakatul ain. Faham tak? Namun pendapat yang dirajihkan tetap yang pertama. Pendapat yang pertama tu diberi pilihan, bukan semestinya bayar duit. Tu dia kata yajuz tu, bukan semestinya. Dia diberi pilihan sama ada dia nak bayar dalam bentuk 50 yang tadi tu dirham, ataupun dia tahsilu syikhsin, dua-dua boleh, tak ada masalah. Tu yang dia kata yajuz tu. Faham? Bukan semestinya. Pendapat yang kedua kata tak, ikhrajuhu darahima tak boleh. Hanya yang boleh tahsilu syikhsin sahaja. Faham? Sebab dia saya dah terangkan tadi, sebabnya mereka menjadikan konsep zakatul haiwan itu, misi zakatul haiwan itu sebagai dasar kepada keputusan ini. Kita tengok macam mana cara ni tahsilu syikhsin. Senang aja. Contoh dia kata fafil, tengok dalam fafil mithalil mutaqaddim. Dalam misal yang telah lalu, misal yang telah lalu apa? 5 banat labun dan 4 hikah. Dan dia punya qadrut tafawud adalah apa? Qadrut tafawud adalah 50. Okey. Maka uh, 50 daripada 450. Yusof, berapa per berapa? Jap. Bukan. Soalan dia macam tu. Yalah. Ha, 50 daripada 450 yang merupakan harga bagi keseluruhan khamsah banat labun. Jadi nisbah dia berapa?